Tidak ada langkah-langkah yang positif, melainkan mendengar ayat-ayat menarik. Secara langsung, Menteri Kanan, Pertahanan, Datuk Seri Ismail Basri, Ketua Pengarah Kesihatan, Tan Sri Ibrahim, Tan Sri Noh Hisham. Lain pada itu, tak ada apa-apa. Kemudian, dalam masa 2 minggu sekali atau 3 minggu nanti, akan ada putusan Perdana Menteri. Inilah kerja dia. Apakah langkah proaktif untuk mengelakkan COVID-19 ini? Untuk tidak berkembang biak dan tidak menyebabkan rakyat bertambah takut menggunakan akta penyakit berjangkit PKP, pergerakan kawalan pergerakan PKP. Jadi apa yang lain pada itu untuk nak menyelesaikan pandemik COVID-19 ni, selain daripada itu? Sebab saya tadi menulis cara yang terbaik sekali, rakyat mesti dihukum. Salah tak salah, bukan kerana dia, siapa yang kena COVID-19 ini mesti dikompaunkan. Kalau boleh didakwa. Kenapa Brunei? Saya baca portal daripada Kementerian Kesihatan Brunei. Brunei tak ada COVID-19 hebat. Sebab rakyatnya diberitahu jika lewat untuk ujian COVID-19 akan didakwa. Mereka yang menghadapi COVID-19 berdasarkan kepada kecuaian dia akan didakwa. Maknanya kecuaian itu pergi ke majlis ramai, tidak mengikut SOP, tak memakai pelitup, akan didakwa. Di Malaysia, dia pelik sikit. Penguat kuasa seperti PDRM, Kementerian Kesihatan pergi ke kedai-kedai. Main suka hati dia lah. Dia akan tutup kedai itu 3-4 hari kerana alasan-alasannya. Ini dilakukan oleh pejabat kesihatan di Shah Alam. Ada seorang menghantarkan saya perkara-perkara yang remeh ini. Jadi, bagaimana nak selesai? Kedai makan itu belum ada kluster lagi. Tak ada orang yang terlibat pun di dalam itu, ya, yang telah menyebarkan COVID-19. Tetapi Jabatan Kesihatan Negara sel 4 hari tak boleh berniaga, 2-3 hari tak boleh berniaga. Apa punya undang-undang dan juga pencegahan seperti ini? Sekarang ni, tuan-tuan dan puan-puan, kerajaan Malaysia tak telus terhadap COVID-19. Saya cabar Menteri Kesihatan dan juga Kementerian Kesihatan Malaysia keluarkan data sekarang ni berapa orang yang terlibat sejak COVID-19 menyerang Malaysia ni dalam musim pandemik ni. Berapa orang Melayu, berapa orang Cina, berapa orang India, berapa gender, berapa lelaki dan berapa perempuan, berapa di bawah umur 20 tahun. Baru kita akan tahu siapa yang sebenarnya. Ini tak asyik sebut nombor, nombor. Sampai bila kita nak dengar nombor ni? Pemulihan banyak ni, yang naik banyak ni. Itu sebab saya jarang nak tengok siaran langsung. Cuba sekarang ini, sama ada yang berhormat Datuk Seri Ismail Sabri ataupun Tan Sri Noh Hisham buat kenyataan besok, lusa akan datang, jumlah yang itu dari segi bangsanya. Kita tak tahu berapa orang Melayu yang terlibat COVID-19 ni. Kalau Melayu ramai, maknanya betul. Tak boleh sembahyang Jumaat, tak boleh buat kenduri kahwin, tak boleh buat kenduri kematian, kerana ramainya Melayu yang kena. Kita nak tahu semua itu. Kerana kanak-kanak, berapa orang di bawah 15 tahun ke yang terlibat dalam pandemik. Ini semua tak dijelaskan. Tak diberitahu kepada rakyat. Rahsia besar ke? Perkara ini termaktub di bawah Akta Rahsia Rasmi Kerajaan ke? Tidak boleh dizahirkan untuk rakyat tahu.
Kemudian itu, saya melihat TV Indonesia. Mereka juga menghadapi COVID-19. Apa mereka buat untuk menyedarkan rakyat? Mereka mengambil berita tanam orang yang kena COVID-19 ni. Kita di Malaysia ni tak tahu yang mati tu ditanam ke tidak ke, dibuang ke, tak tahu. Dan di mana kubur mereka ini? Adakah kubur khas seperti yang dilakukan oleh kerajaan Indonesia dan negara lain? Atau bercampur aduk dengan kubur-kubur biasa ni? Ini satu persoalan yang besar. Dari itu apabila persoalan politik dikaitkan dengan pandemik dan ataupun COVID-19 ni, kita pun jadi heran. Jadi macam bodoh dibodohkan. Ha? Isu sekarang ni isu politik. Tidak aman negara ini. Tidak ada kestabilan. Kita mesti bereskan masalah berkecamuk ini. Satu pihak yang bernama Muhyiddin Yassin dengan angkuh, sombong, tidak mau berbincang dengan pemimpin UMNO. Dia Perdana Menteri. Yang mana semua rakyat tahu. Dia adalah seorang yang tidak sihat. Masa bekerja tidak seperti Perdana Menteri. Jauh kalau nak dibanding dengan Tuan Dr. Mahathir. Yang berusia 95 tahun. Bekerja daripada pagi sampai malam. Ini kita tak tahu. Dia bekerja ke, tak bekerja ke, duduk di rumah ke, tidak ke. Kita pun tak tahu. Orang sakit, uruskan dulu kesihatan diri. Macam mana orang sakit nak uruskan kesihatan rakyat yang sakit? Dia sendiri sakit. Dia nak pergi berubat di luar negara, malu kerana dia diketahui sakit. Dia nak masuk hospital kerajaan untuk rawatan lanjut pun malu. Nanti rakyat tahu dia sakit. Apa bendanya kita punya Perdana Menteri ni? Maka pentadbiran negara dijalankan oleh beberapa orang, antaranya makcik gemuk,